Okey. Okey, cikgu mula record. Okey, iaitu pertanian komersial. Okey, iaitu apabila British menguasai negara kita, mereka memerlukan hasil tempatan untuk diperdagangkan dan mereka telah pun mengusahakan. Ingat British mengusahakan. Maknanya British bercucuk tanam. British upah orang untuk bercucuk tanam. Tanaman apa? Lada hitam, gambir, buah pala, cengkeh, pinang, kulit kayu manis dan kelapa. Sebab apa? Okey, orang British kata apa? Ini semua barang-barang ni harganya tinggi di pasaran dunia. You see? So, sebab itu, lepas tu cikgu boleh? Boleh? Kalau kita lihat, sebenarnya ada lah kat sini. Nanti cikgu tunjukkanlah. Okey, buah pala dan juga pertanian tu buah pala, kemudian lada hitam. Kamu tahu lada hitam? Lada hitam, tahu lada hitam? Tahu kan? Okey. So kalau kalau kita lihat black pepper, okey. Yes, spices. Ini semua kategori spices. Lada hitam, gambir, kemudian juga buah pala, cengkeh, pinang, kulit kayu manis, cinnamon. Kulit kayu manis ialah cinnamon. Dan gambir tu rempah apa pula? Baik. Gambir ni sebenarnya kebanyakannya untuk perubatan. Gambir ni kalau kamu sapukan dia punya kayu tu, dia punya getah, sapukan di kulit. Apabila kamu cubit, kamu tahu tak kulit kamu kebas. Kulit kamu akan kebas. So itu kegunaan gambir. Gambir ni untuk rasa kebas dalam perubatan apabila luka. So letakkan itu dan juga mereka boleh jahit semula untuk mengurangkan rasa sakit di kulit tu. Jadi itu kegunaan gambir. So memang negara kita memang banyak, betul? Ya, power, memang power. Gambir, buah pala, cengkeh, pinang, kulit kayu manis dan kelapa, ni semua spices. Yang British kata memang kalau jual di Europe memang dia punya demand sangat tinggi. So sebab itu dia orang sanggup. Contohnya macam negeri-negeri Melayu kan. Di negeri Melayu, penanaman lada hitam, buah pala dan juga cengkeh di Pulau Pinang dan Singapura untuk tujuan ekspor. British dah tahu dah. Aku tak nak banyak-banyak ni bukan untuk aku makan. Aku nak ekspor, nak jual. Dia dah nampak dah. Dan pengusaha di negeri-negeri selat menanam modal dalam penanaman tebu di seberang perai. Pengusaha maknanya orang-orang British yang kaya di negeri-negeri selat ini, mereka keluarkan modal untuk penanaman tebu di seberang perai. Dan saya ada tunggu cikgu. Jadi seberang perai terkenal sebagai pusat pengeluaran gula yang utama di negara kita. Ingat ke? Seberang perai terkenal sebagai pusat pengeluaran gula yang utama di negara kita. Ingat, gula datang daripada tebu. Ingat utama ya, betul. Ingat gula yang kamu masukkan dalam air apa semua tu, gula tu datang daripada tebu. Pokok-pokok tebu. Negara kita memang banyak pokok tebu. Dan tujuan pokok tebu tu ditanam adalah untuk menghasilkan gula. Sebab itu tebu dipanggil sugar cane. Kilang banyak je, ya betul. Dan orang Malaysia memang kuat makan gula. Semua manis-manis. Semua manis-manis. Gula merah lagi berkhasiat dari gula biasa ke? Secara umumnya ya. Secara umumnya ya. Ya. Tapi terpulanglah kesihatan tu macam mana lah. Baik. Kemudian pemodal juga membuka ladang kopi. Ladang kopi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor menjelang tahun 1880-an.
kopi juga menjadi tanaman ekspor negara kita. Ada. Ada ladang kopi. Cuma kadang kita tak kenal pokok kopi tu macam mana. Dia ada kopi dia, biji-biji kopi. Ada, memang ada. Okay. Dan pemodal Perancis. Akhirnya pemodal Perancis menanam kelapa sawit secara komersial, maknanya secara keuntungan di Kuala Selangor, dan tanaman kelapa sawit kemudian ditanam secara meluas di Johor dan juga Perak, dan menjelang tahun 1920-an tanah Melayu mula mengeksport minyak kelapa sawit. Teh ada, kopi ada, gula ada. Ni memang nak buat ekonomi pertanian ke? Sebab pada peringkat awal, kamu kena ingat Zarun, bahawa penduduk-penduduk di tanah Melayu ni memang semuanya terlibat dalam pertanian. Jadi bila British datang, British tengok, oh ada pokok buah pala, ada tebu. Okay, why not aku buat secara besar-besaran? So panggil orang Melayu, kemudian panggil buruh-buruh India dan buruh Cina untuk bekerja. Saya mau buka ladang, sebesar-besar ladang untuk tanaman tebu. Saya mau buka sini pula ladang untuk apa? Kopi. Sini pula untuk ladang ladang minyak, ladang kelapa sawit. So British yang nampak, benda-benda ni kalau dibuat secara besar-besaran lebih baik, akan untung. Tapi kalau penduduk tempatan, dia kata macam apa? Alah, tanam belakang rumah jadilah untuk kegunaan sendiri. Ada lebih sikit, jual dekat jiran-jiran. Pokok kopi ada. Kemudian untuk kegunaan sendiri je. Nanti kalau ada lebih, jual kat jiran. So itu pendapat ekonomi orang Melayu pada waktu itu. Tapi British datang, dia nampak benda tu, kita kena buat besar-besaran ni. Kita kena ekspor. You see? So itu perbezaan pemikiran antara orang British, penjajah British dengan penduduk tempatan. Boleh ke buka komersial kat tanah jajahan British? Boleh, tak ada masalah. Dia hantar syarikat dari Perancis. Syarikat daripada Perancis. So boleh untuk membuka tanah di tanah jajahan di tanah jajahan British lah. Ya, confirm ada bayar cukai. So itu cara dia bagaimana mereka meluaskan hasil ekonomi. Macam cikgu lah. Cikgu rasa British coming to our country got benefit or not? Or would it have been better if British datang? Baik. Sama ada British datang atau tidak datang, kemajuan akan muncul. So British hanya mempercepatkan kemajuan. Mempercepatkanlah kemajuan. Tapi kalau British tak datang, kita masih lagi akan maju. Cuma dia slowly. Kita akan maju sebab kita berdagang dengan negara luar. So kita akan perkembangan kita, kemajuan kita akan perlahan lah. Tapi bila British datang, so dia mempercepatkan. Sebab British bawa masuk modal, bawa masuk mesin, bawa masuk buruh. So dia mempercepatkan. So kamu kena faham, almost everything akan ada pro and cons. To visit kaedah medulla will be popular? Nak juga, tak juga. Tak juga. Kalau British tak ada sekalipun, kemungkinan besar pemimpin-pemimpin tempatan kita akan juga pergi ke British untuk melihat kaedah perlombongan secara kapal korek. So membawa teknologi itu ke sini dan kita akan menggunakan kapal korek. So dia cuma cepat atau lambat. Itu sahaja. Cepat atau lambat. So British datang menyebabkan kita mengalami kemajuan yang lebih cepat lah. Sebab British bawa masuk mesin-mesin yang latestnya kan. Pada waktu itu. So itulah dia berkaitan dengan pendapat kami tentang benefitnya datang ke British datang. Well, macam cikgu cakap, setiap perkara ada pro, ada cons. Pro dia, British bawa kemajuan. Consnya, kita dijajah oleh British. So cikgu Malaysia negara consumer, so tak maju macam Amerika. Yes. Dia tak akan jadi maju macam Amerika. Why? Sebab Amerika adalah negara pioneer. So dia ada creator. So dia ada pencipta-pencipta. Negara kita, memang azalinya kita adalah negara consumer. So kita
Bukan tak maju tapi lambat. Tapi lambat. So kalau kamu nak majukan negara kamu ni, nak majukan Malaysia, kamu semua kena bertukar menjadi creator. Content creator ke, okay, pencipta alat-alat terbaru ke, pencipta teknologi, pencipta apps, pencipta apa juga. Kamu kena buat lah. Okay. So itu cara dia. Baik. So kita hanya sempat untuk bincangkan tentang itu saja. Optic fiber is still used, but in Japan, optic fiber is fresh. Okay.